Assalamualaikum dan selamat pagi kepada semua murid-murid tahun 2. Apa khabar anda semua hari ini? Cikgu harap kamu berada dalam keadaan yang baik. Baiklah, mari kita teruskan lagi sesi PDBR kita untuk subjek Bahasa Melayu. Mari kita mulakan. Kemahiran yang akan kita pelajari pada hari ini ialah kemahiran menulis iaitu 3.3.2 dalam kurungan 2 Roman, di mana objektifnya murid dapat memurnikan teks dari aspek tanda baca. Baiklah murid-murid, kita masih lagi dalam tema yang kelima iaitu jati diri, patriotisme dan kewarganegaraan. Unit 15, Oh Malaysiaku, dan tajuk yang akan kita pelajari pada hari ini ialah Aku Warga Negara Malaysia. Jadi mari kita lihat siapakah warga negara Malaysia. Warga negara Malaysia ialah penduduk ataupun manusia yang menetap di Malaysia. Ini ialah contoh warga negara Malaysia. Kita juga ialah warga negara Malaysia. Sebelum kita teruskan lagi, cikgu mahu kamu buka buku teks Bahasa Melayu Jilid 2 dan buka muka surat 15. Aktiviti 1, apa itu tanda baca? Jadi sekarang mari kita lihat tanda-tanda baca. Yang pertama ialah tanda noktah. Ini ialah tanda noktah ataupun titik. Tanda noktah ini digunakan untuk mengakhiri sesuatu ayat yang bukan seruan atau pertanyaan. Contohnya, ibu membeli sayur. Di akhirnya diletakkan tanda noktah. Yang kedua ialah tanda koma. Tanda koma ini digunakan untuk memisahkan unsur-unsur yang sama dalam sesuatu ayat. Contohnya, abang pergi ke kedai membeli tepung, koma, gula, koma, roti dan susu. Yang kedua digunakan selepas kata seruan. Contohnya, wah, koma, bijak betul budak itu. Yang ketiga digunakan untuk memisahkan cakap ajuk ataupun dialog daripada bahagian lain dalam ayat. Contohnya, Cikgu Asrul berkata, koma, tolong ambilkan buku kuning itu. Dan biarkan dia lakukan sendiri kerja itu, koma, pesan ibu. Tanda baca yang ketiga ialah tanda soal. Ini ialah tanda soal. Tanda soal ini digunakan untuk menamatkan ayat tanya. Contohnya, mengapakah kamu menangis? Diletakkan tanda soal. Yang keempat ialah tanda seru. Ini ialah tanda seru. Tanda seru ini digunakan untuk menamatkan ayat seru. Contohnya, wah, cantiknya baju kamu. Di hujungnya diletakkan tanda seru. Yang kelima ialah tanda sempang. Ini ialah tanda sempang seperti tanda tolak. Tanda sempang ini digunakan untuk menulis kata ganda. Contohnya, adik membeli gula-gula. Gula-gula ialah kata ganda, jadi ada tanda sempang. Yang seterusnya ini ialah tanda pengikat kata ataupun petik. Tanda ini digunakan untuk menulis cakap ajuk dan juga digunakan untuk menulis nama buku, majalah, cerita, sajak, lagu dan sebagainya dalam sesuatu ayat. Mari kita lihat contoh. Adnan berkata, tanda pengikat kata, sayalah yang menjaringkan gol itu. Tanda pengikat kata. Dan Cikgu Hashimi menulis sebuah buku bertajuk Tanda Pengikat Kata Penggunaan Tata Bahasa dalam UPSR. Tanda pengikat kata. Dan tanda baca yang terakhir ialah huruf besar dan huruf kecil. Ini ialah huruf besar dan huruf kecil daripada huruf A sehinggalah huruf Z. Huruf besar digunakan pada permulaan sesuatu ayat atau selepas tanda noktah. Ia juga digunakan untuk menulis kata nama khas. Huruf besar juga digunakan pada awal menulis cakap ajuk dan selepas tanda tanya dalam ikatan cakap ajuk. Dan yang terakhir,
huruf besar digunakan selepas tanda seruan. Jadi, mari kita lihat contoh. Ibu memasak nasi. Jadi, di awal ayat digunakan huruf besar. Yang kedua, Tan seorang budak yang pemalu. Dia baru pindah ke sini. Tan ialah nama khas untuk orang. Jadi, huruf pertama mestilah huruf besar. Yang kedua, bilakah awak hendak ke pekan? Hari inikah? Tanya Burhan. Jadi, awal cakap ajuk mestilah huruf besar. Jadi huruf B huruf besar dan huruf H huruf besar. Dan yang seterusnya, amboi cantiknya baju dia. Selepas tanda seruan dimulakan dengan huruf besar. Jadi di mana dia membelinya, huruf D ditandakan digunakan dengan huruf besar. Untuk aktiviti yang kedua, kita akan mengedit kesalahan tanda baca. Jadi, tengok semula dalam buku teks kamu. Tajuknya ialah Aku Warga Negara Malaysia. Situasi di sekolah. Siapakah yang terpilih mewakili sekolah kita dalam pertandingan badminton peringkat daerah? Tanya Cikgu Ramlan kepada anak muridnya. Kami, Cikgu, jawab Hasan dan kawan-kawannya. Jadi sekarang kita nak lengkapkan ataupun edit kesalahan tanda baca ini. Kita nak lengkapkan tanda baca ini. Untuk ayat yang pertama, syabas Hasan, Idris dan Kok Bun kerana kamu bertiga terpilih untuk mewakili sekolah kita ke peringkat daerah, kata Cikgu Ramlan. Jadi kalau ada cakap ajuk dimulakan dengan tanda pengikat kata. Jadi Hasan, Idris dan Kok Bun adalah 3 orang. Jadi unsur yang sama. Jadi kita letak tanda apa ni murid-murid? Ya, tanda koma. Jadi selepas itu syabas ini ialah kata seru. Jadi untuk mengakhirkan cakap ajuk ini kita letakkan tanda seru. Dan untuk mengakhiri cakap ajuk, kita letak tanda pengikat kata. Ayat yang kedua, kamu semua perlu mengisi maklumat dalam borang kebenaran penjaga, kata Cikgu Ramlan lagi. Jadi, di dalam kotak ini kita letakkan tanda baca apa ya murid-murid? Ya, tanda koma. Dan di akhir ayat kita letakkan tanda noktah. Seterusnya ialah situasi di rumah. Ayat yang pertama, Ayah, di manakah boleh saya mendapatkan maklumat tentang diri saya? Tanya Hasan. Jadi di manakah ini ialah kata apa ya murid-murid? Ya, di manakah ialah kata tanya. Jadi kalau untuk kata tanya kita letakkan tanda apa murid-murid? Ya, kita letakkan tanda soal. Seterusnya, nah, ini sijil kelahiran kamu. Sijil ini sebagai bukti bahawa kamu rakyat Malaysia. Jadi, nah ialah kata seru. Jadi, kita mesti letakkan hujungnya ialah tanda seru. Sijil ini sebagai bukti bahawa kamu rakyat Malaysia. Malaysia ialah kata nama khas. Jadi, huruf M mestilah dituliskan dengan huruf besar. Ayat yang ketiga, bolehkah saya isi borang ini? Tanya Hasan. Jadi untuk ayat tanya mestilah diletakkan dengan tanda apa ya murid-murid? Ya, betul, tanda soal. Untuk ayat yang terakhir sekali, amboi, bijaknya anak ayah, kata ayahnya sambil melihat borang yang dilengkapkan oleh Hasan. Jadi amboi ialah kata seru. Jadi kalau untuk menamatkan ayat seru, kita kena letak tanda apa ya? Ya, tanda seru. Tahniah murid-murid kerana kita telah berjaya melengkapkan kesemua ayat ini. Baiklah, untuk latihan pada hari ini, cikgu mahu kamu letakkan tanda baca yang betul pada ruangan yang disediakan dalam ayat-ayat di bawah.
Jadi terdapat 7 ayat. Cikgu mahu kamu tulis kesemua ayat ini di dalam buku tulis ataupun kertas kosong dan juga letakkan tanda baca yang betul dan yang sesuai. Setelah kamu siapkan tugasan ini, cikgu mahu kamu hantar gambar tugasan kamu kepada cikgu melalui WhatsApp secara personal. Selamat maju jaya cikgu ucapkan kepada kamu dan semoga kita berjumpa lagi dalam sesi PTPR yang akan datang. Sekian, terima kasih.